warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Isyad bin Hisham. Saya pada Fakulti Sains Gunaan dan Kemanusiaan. Saya pada program perniagaan antarabangsa. Terlebih dahulu saya akan menceritakan topik yang saya pilih itu dalam subjek falsafah dan isu semasa. Okay, yang topik yang saya pilih adalah kebahagiaan atau kesengsaraan. Okey, topik-topik ni saya akan membincangkan adalah maksud dia, tanda-tanda kebahagiaan dan kesengsaraan dan juga kesimpulannya. Okey, ni saya tertarik dengan kata-kata daripada Imam Syafi'i, iaitu jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan periknya kebodohannya. Ini daripada kata-kata Imam Syafi'i. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada maksud kebahagiaan hidup, iaitu sesuatu keadaan perasaan aman, damai serta gembira. Dengan kata lain, ia melebihi perasaan kegembiraan yang berkait dengan sesuatu pencapaian atau kejadian seperti kesenangan hidup dan kehidupan berumah tangga. Okey, kita pergi pada tanda-tanda kebahagiaan. Ini terdapat 4 tanda-tanda yang saya akan terangkan, iaitu yang pertama, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama adalah seseorang yang memiliki hati yang selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita akan selalu berasa bahagia ataupun senang. Yang kedua adalah seseorang dengan hati yang penuh bersyukur akan selalu merasa bahagia untuk menjalani kehidupan ini. Okey, yang ketiga adalah berasa cukup apa yang Allah berikan kepada dirinya dan juga sentiasa bergaul dengan orang-orang yang positif. Okey, yang kedua adalah sentiasa dipanjangkan umurnya. Yang pertama adalah bahawa kesempatan hidup di dunia ini adalah dimanfaatkan untuk beramal soleh. Yang kedua adalah sentiasa berbuat baik setiap masa, tak kira apa jua keadaan walaupun ada halangan. Yang ketiga adalah semakin bertambah umurnya, semakin mulianya seseorang itu jika melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa kesempatan hidup di dunia ini adalah benar-benar dimanfaatkan untuk beramal soleh, berbuat baik sesama manusia setiap waktu. Tidak tiada hari yang berlalu sia-sia. Semakin bertambah umurnya, semakin mulia hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Seterusnya, sentiasa bersikap bermurah hati, iaitu pertama adalah murah hati ini akan sentiasa dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang sikapnya murah hati juga akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dekat dengan api neraka. Okey, sentiasa memberikan sesuatu dengan ikhlas dan senang tanpa mengharapkan balasan daripada orang lain. Bersikap murah hati juga akan merupakan sebab utama berlakunya persahabatan, keluarga, saudara mara, dan juga memudahkan penerimaan dakwah Islam di seluruh negara ataupun di sekeliling kita. Okey, yang keempat adalah bersahabat dengan orang-orang baik dan soleh. Yang pertama adalah bersahabat dengan orang soleh akan membuat kita terasa senang dan menjadi pengubat hati yang sedih. Okey, bahkan Nabi SAW memberikan paduan kepada umat Islam untuk memilih sahabat. Jangan bersahabat kecuali dengan orang-orang mukmin. Bersahabatlah dengan orang yang soleh, umpama kita melihat kepada cerminan diri kita. Okey, seterusnya adalah maksud kesengsaraan hidup. Maksudnya adalah sesuatu keadaan yang menderita dalam kesusahan atau kesulitan. Tidak pernah merasai senang dan sentiasa susah serta menderita dalam hidup. Okey, terdapat 4 tanda-tanda ni adalah kita pergi kepada yang pertama adalah sentiasa meninggalkan solat 5 waktu. Betapa besarnya dosa orang yang meninggalkan solat dengan sengaja
Allah sangat murka dan benci hamba-Nya meninggalkan solat dengan sengaja ataupun melewatkan solat dengan sengaja. Seseorang itu telah mensia-siakan dan melewatkan waktunya solat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nescaya tidak mendapat redha Allah jika hamba-Nya meninggalkan solat 5 waktu untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun dengan sengaja. Yang kedua adalah sentiasa bercakap perkara-perkara yang sia-sia. Okey, yang pertama adalah manusia tidak akan lari daripada mengumpat dan membuat fitnah sesama manusia. Lebih teruk lagi, mereka suka melakukannya setiap hari dan setiap masa. Perbuatan ini akan sentiasa dilakukan pada setiap waktu walaupun kita berada tanpa tanpa berasa segan silu seperti contoh di tempat kerja, kedai makan dan sebagainya. Jika kita dalam Islam menggalakkan kita berdiam diri sahaja daripada bercakap perkara-perkara yang sia-sia untuk mengelakkan kita daripada melakukan banyak dosa. Okey, yang ketiga adalah tamak terhadap harta dunia. Okey, tamak terhadap harta dunia merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan menyebabkan timbul rasa sifat dengki, bermusuhan dan sebagainya. Tamak adalah sikap yang rakus terhadap dunia, terhadap harta dunia tanpa melihat halal dan haram. Dan yang terakhir adalah bersubhat dengan orang-orang yang jahat. Ah, Kita membiarkan orang lain melakukan maksiat di depan mata kita seolah-olah kita menyokong tindakan yang mereka lakukan. Ini adalah akibat buruk kita bersubhat dengan mereka, ialah mereka akan membuat kita atau membuat waktu kita habis dengan sia-sia tanpa berguna. Bahayanya bersubhat dengan orang yang membolehkan rosak iman kita dan agama kita. Sehingga akan ber, uh, sehingga akan bersama mereka di akhir kelak nanti, di akhirat kelak nanti. Okey, yang terakhir adalah kesimpulannya. Okey, manusia akan melakukan sesuatu untuk dua perkara, iaitu mendapatkan kebahagiaan atau mengelakkan daripada kesesaran hidup. Okey, akhir kata daripada saya, uh, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu ataupun yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.